fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu keputusan terkini berkaitan dengan gugur 17 tuduhan representasi Rosmah, yaitu isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Satu artikel dari Malaysia Kini, status representasi Rosmah gugur 17 tuduhan diketahui 1 Mac. Berita sepenuhnya, pihak berkuasa sedang merakam kenyataan daripada saksi tertentu berhubung representasi Rosmah Mansor kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk menggugurkan 17 pertuduhan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai terhadapnya. Timbalan Pendakwa Raya TPP Ahmad Akram Garib memaklumkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa pihak pendakwa raya masih mempertimbangkan surat representasinya. Mengenai representasi itu, kenyataan sedang diambil daripada beberapa saksi individu untuk melengkapkan siasatan supaya kita boleh membuat keputusan yang teliti, kata Akram kepada Hakim Perbicaraan K. Muniandi. Mengikut jadual, hari ini ditetapkan untuk sambungan perbicaraan mengenai permohonan Rosmah untuk membatalkan pertuduhan jenayah terhadapnya. Bagaimanapun, perbicaraan terpaksa ditangguhkan kerana Rosmah sedang bercuti sakit. Peguam bela Rosmah, Firoz Hussein Ahmad Jalaluddin, memohon penangguhan perbicaraan hari ini kerana kehadiran tertuduh adalah penting semasa permohonan kes jenayah substantif. Peguam bela bersamanya Amir Hamzah Arshad bersetuju sambil menambah bahawa terdapat keperluan untuk pasukan pembelaan berhubungan dan mengambil arahan daripadanya semasa mendengar permohonan pembatalan itu. Akram kemudian memberitahu mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan penangguhan. Muniandi kemudian menetapkan 1 Mac untuk sebutan bagi pihak pendakwa raya mengemaskini status representasi Rosmah serta menetapkan tarikh baharu untuk mendengar permohonan pembatalan Rosmah sekiranya representasi itu tidak berjaya. Rosmah, 72 tahun, sedang dibicarakan atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM 7 juta dan 5 kesalahan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN. Rosmah memfailkan notis usul itu pada 4 Oktober 2020 memohon agar dia dilepas dan dibebaskan daripada kesemua 17 pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Perbicaraan bagi kes itu bermula pada 24 Ogos lepas dengan 2 saksi telah dipanggil memberi keterangan. Adakah dengan ini status representasi Rosmah bakal digugurkan? Status representasi Rosmah untuk menggugurkan 17 tuduhan diketahui pada 1 Mac. Adakah itu akan lulus ataupun tidak? Kalau Rosmah disabitkan bersalah, adakah Rosmah Mansor akan ditangkap? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Gempar beberapa waktu ketika ini, kebelakangan ini, berkaitan dengan dakwaan rasuah RM 1 bilion untuk jatuhkan kerajaan. Bahkan setiausaha politik kepada Perdana Menteri yang menggesa siasatan dilakukan terhadap dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional terlibat dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan, iaitu untuk
membeli individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu perkongsian daripada Harapan Daily, siasat dakwaan PN guna RM1 bilion beli MP untuk jatuhkan kerajaan. Saya sebagai rakyat Malaysia yang amat menghormati kerajaan yang ada hari ini, dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan, kerajaan madani, yang saya rasa amat layak untuk diteruskan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pada PRU 16 barulah kita boleh cerita tentang langkah ataupun taktik strategi nak gulingkan kerajaan, nak jatuhkan kerajaan. Kita tunggu PRU 16. Tetapi untuk taktik membeli ahli parlimen ataupun membeli individu berpengaruh untuk menjatuhkan kerajaan, pada hari ini bagi saya amat tidak relevan. Disebabkan untuk apa nak tukar lagi Perdana Menteri, padahal belum 2 tahun pun, apatah lagi 1 penggal. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, siapapun juga dalang, kalau benar memang ada individu yang cuba menjadi ketua, menjadi dalang untuk membeli ahli parlimen, membeli pempengaruh untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, bagi saya individu ini patut dikenakan tindakan, patut ditangkap rasanya. Apa komen Anda? Adakah Anda setuju individu ini ditangkap ataupun individu ini patut ditahan dan disiasat? Nah, sudah pasti buat masa ini kita mahu siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa. Dakwaan itu hadir selepas sebuah blog mendakwa pemimpin PN yang juga seorang ahli parlimen telah menyediakan dana sebanyak RM1 bilion untuk merasua ahli parlimen kerajaan agar menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Nah, persoalan yang timbul seterusnya adalah siapakah ahli parlimen itu yang mempunyai duit sebanyak RM1 bilion. Jumlah RM1 bilion ini bukanlah jumlah yang sedikit, jumlah ini amat banyak, tuan-tuan dan puan. Kenapa nak fokuskan kepada jatuhkan kerajaan berbanding digunakan RM1 bilion itu kalau memang ada untuk rakyat sendiri? Kami berharap polis boleh menyiasat jika ini benar. Nah, saya sendiri pun berharap polis akan menyiasat perkara ini sekiranya memang benar-benar ada ahli parlimen ini dan duit RM1 bilion ini memang ada. Orang ramai sudah muak dengan spekulasi tentang usaha menjatuhkan kerajaan. Kerajaan sedang bekerja keras untuk merangsang pemulihan ekonomi, kata Datuk Azman Abidin, setiausaha politik kepada Perdana Menteri, seperti yang dilapor FMT. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, terbongkar juga komplot yang didakwa ingin menggulingkan kerajaan melalui apa yang disebut sebagai langkah Dubai. Gerakan itu dipercayai dirancang sebahagian besar pemimpin PN dengan ada dakwaan mengatakan ia turut membabitkan beberapa pemimpin Barisan Nasional. Pada akhirnya, Zahid Hamidi sebagai pengurus CBN sendiri menafikan bahawa SD yang dikatakan sudah cukup itu adalah SD yang tidak sah dan dinyatakan sendiri oleh Ahmad Zahid Hamidi. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini kemenangan baru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengumuman Zahid bahawa SD itu tidak sah. Dan juga berkaitan dengan RM1 bilion, siasat dakwaan PN guna RM1 bilion ini untuk jatuhkan kerajaan perlu disiasat kerana ini adalah amat serius. Dan bukan saja amat serius, pelakunya kalau memang benar ada, dalangnya perlu ditangkap secepat mungkin. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.